Al-Alimul Hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam majlis ilmu. Yang mana majlis ilmu ni merupakan barakah, inayah, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Segala kebaikan akan turun kepada kita, bahawasanya ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya perkenalkan diri saya Muhammad Saifullah bin Suhaimi, asal daripada Selangor, kawasan dia kat Sungai Buloh saya tinggal, dan saya menetap di sini, yakni saya sebagai guru di Madrasah Tafiz Azin Senawang. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan tahulah, Madrasah Tafiz Azin Senawang dekat Petronas tu, naik atas tu. Saya sebagai guru dekat situ. Dan jadi pengurusi dekat Madrasah Tafiz Azin Senawang adalah Ustaz Ushairi. Kalau tuan-tuan kenal Ustaz Ushairi. Dan mudir ni adalah Ustaz Rahmat, mudirnya. Jadi sekiranya anak-anak tuan-tuan dan perempuan ingin nak belajar agama, ingin nak menjadi orang yang soleh semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah, maka hantarlah anak-anak tuan-tuan dan perempuan di Madrasah Tafiz Azin. Kat situ ada belajar tahfiz dengan alim. Kebanyakan mak ayah ni tidak tahu, bila hantar anak untuk Madrasah Tafiz Azin, tak kisahlah mana-mana mahat pun, kadang-kadang dia hanya nak mentarbiahkan anak tu menjadi orang yang soleh. Tapi kadang-kadang dia tak tahu tujuan baik, mak ayah ni tak tahu apa tujuannya untuk nak menghantarkan anak tu. Kadang-kadang anak ni datang belajar di mahat kerana terpaksa. Kadang-kadang bila kita tanya budak-budak masuk mahat ni apa tujuan dia, tujuannya adalah mak ayah dipaksa untuk belajar agama. Tapi sekiranya mak ayah ni terdidik dengan agama, anak ni pasti akan terdidik dengan agama, akan belajar agama. Jadi tujuan kita nak belajar mahat ni, tujuan untuk kita nak belajar agama ni semata-mata hanyalah untuk mendapatkan keredaan Allah. Untuk nak belajar agama ni, kadang-kadang ramai budak-budak ni tidak tahu apa maksud tahfiz. Tuan-tuan, apa maksud tahfiz? Kadang-kadang kita sendiri pun tak tahu apa maksud tahfiz. Jadi maksud tahfiz ni adalah menjaga kalam-kalam Allah, menjaga firman-firman Allah. Itu tujuannya untuk belajar tahfiz. Kalau belajar alim, apa maksud belajar alim? Belajar alim ni adalah kita mengetahui perkara halal dan haram. Kita mengetahui perkara khilaf dan tak ada khilaf. Itunya bezanya orang yang belajar alim. Jadi alim ni, kalau kita nak tahu, alim ni adalah pelaku, seorang yang alim. Jadi dia, kata dasar dia adalah alimah. Kata dasar dia adalah alimah. Dalam bahasa Arab dia alimah. Tapi dalam bahasa Melayu dia ilmu. Jadi tuan-tuan dan perempuan nak tahu, ilmu ni adalah pengetahuan daripada Allah melalui Nabi SAW. Itu adalah ilmu. Ilmu ini datang daripada Allah. Di dalam hadis Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah akan beri dia kefahaman dalam
agama. Kira untunglah kalau kita duduk di dalam majlis ilmu hanya berdamping dengan ulama-ulama. Apabila kita berdamping dengan ulama, insya-Allah kita ada jalan yang selamat untuk ke syurga. Bila kita dah lama tak berdamping dengan ulama, pasti akan menjadi sesat. Kadang-kadang kita tidak tahu tentang ilmu agama. Jadi belajar ilmu ni merupakan fardu ain kepada semua. Bagi saya adalah perkara yang wajib untuk belajar ilmu. Apa maksud itu fardu? Fardu tu adalah kewajipan. Ain ni adalah tertentu, individu seseorang itu tersebut. Kalau sekiranya di dalam hidupnya tidak pernah belajar agama, tapi dia bagus, dia tidak pernah buat maksiat, dia tidak pernah minum arak, tidak pernah berzina, dia bagus orang dia. Tapi dalam sepanjang hidup dia tidak pernah belajar agama, sehinggalah dia mati pun sekalipun, kita takut dia akan mati golongan orang yang fasik. Yang mana golongan orang yang fasik ni dosa dia besar dibandingkan dosa orang yang berzina, dibandingkan dosa orang yang minum khamar, minum arak. Lagi besar dosanya. Ini adalah orang yang fasik. Walaupun dia tidak belajar agama, dia bagus. Jadi betapa untungnya Allah telah pilih untuk kita di dalam majlis ilmu ni. Ini adalah pilihan Allah. Di dalam majlis ilmu ni, kita contohnya, contoh di dalam majlis ilmu, tak kisahlah mana-mana surau, mana-mana masjid yang ada dalam 600 orang jemaah ataupun 500 jemaah yang semata-mata untuk duduk di dalam majlis ilmu, Allah akan ampunkan dosa dia. Allah akan ampunkan dosanya. Kalau sekiranya dia hanya singgah saja, bukan nak duduk dalam majlis ilmu, dia singgah, mungkin dia nak singgah nak pergi ke tandas ke, tapi di dalam surau itu ada majlis ilmu, maka Allah akan ampunkan dosanya. Sama juga orang yang duduk di dalam majlis ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada nabi-Nya, orang yang duduk di dalam majlis ilmu ni akan aku ampunkan dosanya. Kata malaikat, kalau seseorang hamba itu datang hanyalah melewati, bukan semata-mata untuk nak duduk dalam ilmu, tapi sedangkan dia melakukan dosa yang besar, dia banyak dosa, lagi Allah ampunkan dosa dia. Hanya melewati saja. Tapi sebaiknya kalau kita nak duduk majlis ilmu sekadar melewati saja, elok kita berhenti satu tempat, kita duduk je untuk majlis ilmu. Tak kisahlah siapa yang mengajar. Itu adalah pentingnya majlis ilmu. And kata Imam Hajar Asqalani rahimallahu ta'ala, ada kelebihan orang yang menghadiri majlis ilmu. Yang pertama sekali adalah, yang mana kita menghadirkan majlis ilmu ni, kita mendapatkan ketakwaan daripada Allah. Itu yang pertama, mendapatkan ketakwaan daripada Allah. Yang kedua, siapa yang menghadiri majlis ilmu akan terhindar daripada maksiat, daripada dosa. Siapa yang datang majlis ilmu ni akan terhindar daripada maksiat. Yang ketiga, siapa yang menghadiri majlis ilmu ni akan diberikan satu kebaikan, akan dituliskan satu kebaikan. Yang keempat, yang mana yang duduk di dalam majlis ilmu ni, malaikat akan lebarkan sayap-sayapnya. Yang ni malaikat ni akan memayungi tuan-tuan yang mana duduk dalam majlis ilmu. Jadi kalau kita belajar untuk semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah, kita pun akan berjalan di atas sayap-sayapnya malaikat. Yang kelima adalah orang yang menghadiri majlis ilmu ni, setiap langkah dia daripada rumah ke surau akan menjadi penghapusan dosa, akan menjadi kafarat setiap langkahnya. Sekiranya daripada rumah dalam perjalanan nak pergi ke masjid, nak pergi ke surau untuk mendapatkan ilmu, tapi dia accident, maka dia mati syahid. Itu orang yang menuntut ilmu. Dan ada satu kisah yang mana Imam Sufyan Al-Thawri rahimallahu ta'ala,
Yang mana Imam Sufyan ni adalah ulama yang besar. Ulama yang besar. Dan beliau ni adalah para tabi'in yang pernah hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Imam Sufyan Al-Thawri. Beliau ni memang humble, merendahkan diri, dan tidak pernah rasa diri dia tinggi. Walaupun beliau ni ulama yang besar, walaupun ilmu ni di dada, tapi beliau sanggup duduk di dalam majlis ilmu. Tak kisah majlis ilmu sesiapa pun, orang yang mengajar ni macam mana pun, diduduk di dalam majlis ilmu. Itu ketawadukan Imam Sufyan Al-Thawri. Dan bila mana Imam Sufyan Al-Thawri ni dalam perjalanan, jumpa satu burung. Satu burung ni berada di dalam sangkar. Burung tu dalam kepaknya dalam keadaan tersepit dekat sangkar. Jadi burung tu menggelupur. Lalu Imam Sufyan pun dalam kesiannya bila tengok burung tu, hatinya merasa kesian. Imam Sufyan ingin nak bebaskan burung tu tersebut. Lalu Imam Sufyan beli dekat peniaga yang jual burung tu. Lalu setelah beli burung tu, Imam Sufyan lepaskan burung tu. Burung tu hanya tengok je Imam Sufyan. Dia tengok je Imam Sufyan. Kerana dia tahu Imam Sufyan ni wali Allah. Dia tengok je. Dia tak terbang. Burung tu duduk hinggap di bahu Imam Sufyan. Kat situlah kita nampak kebaikan Imam Sufyan Al-Thawri. Yang mana bila kita baik kepada seseorang itu, Allah akan bagi dia kebaikan. Itu adalah Imam Sufyan Al-Thawri. Jadi betapa pentingnya tuan-tuan bila duduk dalam majlis ilmu ni, bukan kerana kita ni kaya, bukan kerana ni kita pangkatnya tinggi, bukan kerana ni kita ni rasa kita ni bagus. Tak, kita ni haruslah merendahkan diri kepada Allah. Dan di dalam hadis Nabi SAW, man tawadu'a rafa'ahullah, wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang merendahkan diri, maka Allah akan angkat darjatnya. Barang siapa yang merendahkan diri, barang siapa yang merasakan diri dia sombong, angkuh, bongkak, maka Allah akan jatuhkannya. Kerana ada rasa sifat tawaduk. Kan? Setiap apa yang Allah telah berikan amanah kepada hamba-hambanya. Kita amanah di dalam solat kita, kita amanah di dalam puasanya. Penting. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman seseorang bagi orang yang tidak ada amanah. Tidak ada iman seseorang yang bagi orang yang tidak ada amanah. Jadi jalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Itulah pentingnya iman. Imannya seseorang. Jadi penting juga untuk kita nak tahu tentang ilmu, belajar tentang ilmu ni, harus kita tahu tentang tauhid. Tauhid, tasawuf, fiqh. Fiqh ni dah maklum dah, kita selalu dengar fiqh. Kita dengar, tapi ada yang lebih mendalam, usul fiqh. Usul fiqh ni lebih mendalam lagi dibandingkan fiqh. Fiqh ni asas-asas, tuan-tuan. Asas-asas. Tapi kalau tasawuf ni hanya kita bermain di dalam hati. Itu tasawuf. Kalau hadis ni kita bercerita yang hadis ni yang mana Rasulullah SAW pernah berkata. Itu adalah hadis, kalamnya Nabi SAW. Itu pentingnya kita belajar ilmu. Kadang-kadang apabila kita akan dimasukkan di dalam kubur, malaikat-malaikat akan bertanya di dalam kubur. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma kiblatuka. Siapakah Tuhan kamu? Kadang-kadang kita tidak boleh jawab. Sebab apa? Kita tidak belajar akidah. Cuba saya tanya kan. Kita tanyalah sesuatu ni. Tanya siapa? Boleh tanya? Boleh tanya je. Siapakah Allah? Siapakah Allah? Tuhan memang Tuhan. Tapi siapa dia Tuhan? Habis tu siapakah dia sebenarnya? Bukan, memang dia Tuhan.
Siapakah Allah? Kalau tuan-tuan yang belajar tauhid, kan, kalau kita nak mengenal Allah, kan, kita belajar tentang sifat-sifatnya Allah. Itulah kita mengenal Allah. Bukannya Allah ni ada Tuhan. Sebenarnya kita boleh mengatakan ada Tuhan India, ada Tuhan Buddha, mengatakan ada Tuhan selain Allah. Tapi hanya sajanya Allah ni yang esa, Allah ni satu. Itu pentingnya kita akan jawab di dalam kubur apabila akidah kita kuat. Kadang-kadang kita tidak kenal siapa Allah. Kita akan cakap jawapannya Allah ni adalah Tuhan. Memang dia adalah Tuhan. Tapi kalau kita nak tahu Allah sebenarnya, Allah ni adalah sifat yang kidam, sifat yang wujud, sifat yang ada. Sifatnya muhalafatul lil hawadisi, sifatnya baqa. Itulah Allah. Bila nak berlawan dengan sifat lagi, itu pentingnya kita mendalami ilmu tauhid. Nanti di dalam kubur kita akan mudah dijawab soalan-soalan ni, kerana keteguhan akidah tersebut. Penting, tuan-tuan. Saya pun muda lagi, saya cuma cakap bahawasanya betapa pentingnya belajar ilmu tauhid. Apabila kita mengatakan Allah, selainnya Allah, kita mengatakan Tuhan selain Allah, dan Tuhan India, Tuhan Buddha, kita mengatakan, kita akan jatuh kufur bila kita mengatakan. Ataupun kita mengatakan, lalu kat Batu Cape kita nampak, oh itu adalah patung India. Itu pun dah mensyirik kan, dah mensekutukan Allah. Jangan sesekali kita katakan itu adalah Tuhan India, Tuhan Hindu, tidak. Kita mengatakan bahawasanya Allah adalah Tuhan yang sebenar. Allah adalah yang satu. Itu pentingnya kita mendalami ilmu akidah. Jadi kat sini kita perlu belajar lagi lah. Kadang-kadang inilah dalam hidup kita masih singkat, tuan-tuan. Kita pun tak tahu ajal rezeki kita tak tahu. Kadang-kadang bila-bila masa je Allah akan tarik nyawa kita. Bila masa kita banyak maksiat kepada Allah. Dalam keadaan kita sihat, Allah akan tarik nyawa kita. Dalam keadaan kita sakit, Allah akan tarik nyawa kita. Cara-cara untuk nak dapatkan syurga Allah ni tanpa hisap, bacalah doa ini. Ya Karimu Ya Wahhab, wahai pemberi, wahai yang mulia. Wahai Ya Karim, wahai yang mulia. Wahai yang pemberi, Ya Wahhab, wahai yang pemberi. Adkhilna bil firdausil a'la bi ghairi hisab. Adkhilna maksudlah kami. Adkhilna bil firdausil a'la bi ghairi hisab, dengan syurga Firdaus tanpa hisab. Itu yang pertama. Yang kedua, Ya Karimu Ya Wahhab, wahai yang pemberi, wahai yang mulia, wahai pemberi. Amti'na bil firdausil a'la bi ghairi hisab, nikmatkanlah kami untuk masuk syurga Firdaus tanpa hisab. Ya Karimu Ya Wahhab, akrimna bil firdausil a'la bi ghairi hisab, muliakanlah kami untuk masuk syurga Firdaus tanpa hisab. Kalau tuan-tuan amalkan dengan doa ini, insya-Allah akan masuk syurga tanpa hisab. Jadi penting yang mana ada satu kisah, ada seorang hamba. Ini di dalam hadis kudusi. Di dalam hadis kudusi ni, yang mana hadis ini mengenai kisahnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Ada seorang hamba ni, dia nak masuk neraka. Bukan bermaksud dia nak masuk neraka, dia lagi sikit nak masuk neraka. Ada satu timbangan tu, timbangan dosa lebih banyak dibanding timbangan pahala. Dosa tu lebih banyak daripada timbangan pahala. Jadi ada seorang hamba, bukan seorang hamba, seorang insan manusia, dia hanya meletakkan kertas di timbangan dosa, di timbangan pahala. Timbangan pahala tu kurang, timbangan dosa tinggi, banyak. Tapi ada seorang insan manusia ni, dia meletakkan timbangan pahala dia di timbangan pahala, kertas di timbangan pahala.
Bila seorang hamba ni nak masuk neraka, ditahan. Tiba-tiba dia dapat masuk syurga. Ketika tu seorang hamba itu mencari-cari siapa yang meletakkan kertas di timbangan pahala. Lalu dia jumpa seorang manusia ni. Lalu dia kata, kenapa kau letakkan kertas di timbangan pahala sedangkan aku nak masuk neraka, nauzubillah. Lalu si manusia ni pun berkata, orang yang meletakkan kertas di timbangan pahala itu adalah aku sendiri, bahawasanya akulah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa dia meletakkan kertas? Sebab apa Nabi meletakkan kertas di timbangan pahala? Sebab seorang hamba itu hanya berselawat satu kali dengan hati yang penuh ikhlas. Dengan penuh ikhlas selawat satu kali, dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermaksudnya kita selawat ni, cukuplah satu kali, hati dah ikhlas lah. Tak, tuan-tuan. Kita kalau boleh selawat tu sehari tu minimum pun 1000 kali. Setiap hari kita berselawat ke atas Nabi. Bila kita banyak berselawat ke atas Nabi, kat situlah Allah akan hadirkan rasa cinta kita kepada Nabi. Nah, itu penting tuan-tuan dan puan-puan. Dengan asbab selawat. Dan ada lagi satu kisah. Bukan satu kisah, ini betul-betulnya. Yang mana ada 3 mimpi, ciri-ciri mimpi Rasulullah SAW. Ada 3 ciri-ciri mimpi Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kita bermimpi Nabi tu, Nabi dalam keadaan bercahaya. Nabi dalam keadaan bercahaya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mimpi Nabi, Nabi dalam keadaan fizikal. Secara zahir kita boleh melihat Nabi dalam keadaan fizikal. Yang ketiga, kita mimpi Nabi, seseorang itu ada dia bermimpi bertemu dengan Nabi. Keadaan tu ramai orang berkerumun untuk nak berjumpai Nabi. Ramai berkerumun nak jumpa Nabi. Jadi seorang hamba ni dia nak jumpa Nabi. Dia nak jumpa Nabi dengan keadaan ramai, dia tengok, rupa-rupa mak dia. Apa mak aku kak? Lalu orang tu kata, ini adalah mak aku. Bukannya Nabi, bukannya Rasul. Bukan Rasulullah SAW. Ini adalah mak aku sendiri. Tapi ramai orang kata, ini adalah Nabi, ini Nabi. Ini mak aku. Bila mana kita bermimpi bertemu dengan mak kita yang bahawasanya dia adalah Nabi, maka mak dia adalah orang yang solehah. Orang yang solehah. Dan bahawasanya dia adalah Nabi. Kalau kita seseorang, kita bermimpi dengan, tak kisah kita mimpi haji kan, mimpi haji, bahawasanya ramai yang katakan ni adalah Nabi, bahawasanya haji ni adalah orang yang soleh, banyak amalan yang dilakukan. Itu adalah mimpi Nabi. Dan ada satu kisah yang mana ada Sayyidina Abdullah bin Umar dalam keadaan dalam berjalan ketika musafir. Ketika tu dia melihat ada seseorang itu dia menjelma sebagai roh. Dia hanya meminta air. Tapi dalam Sayyidina Abdullah ni dia buat hindar, dia dalam keadaan takut lalu dia balik. Ketika tu dia bertemu dengan Nabi. Diceritakan Nabi. Dia kata ada seorang tu yang dia meminta air tapi dalam keadaan kena azab. Lalu Nabi cakap apa? Yang kau lihat tu, itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal dah mati dah, tapi dihidupkan balik rohnya. Tak mustahil kalau kita boleh bertemu dengan Abu Jahal, tak mustahil kita boleh bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan yaqazah. Itu adalah kita nak jumpa Nabi. Tak mustahil. Lalu Nabi cakap, kalau macam tu jangan kita musafir berseorangan. Elok kita musafir 3 orang, 4 orang. Kalau kita musafir seorang-seorang tu jumpa macam-macam. Kita musafir seorang, kadang-kadang kita ada rasa nak lalu karak, benda tu akan datang sendiri ke kacau kita. Tapi kalau kita musafir dalam 3 orang, insya-Allah selamat.
Itu macam mana kita nak tahu, nak dapat mimpi Nabi tu, kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah ataupun kita baca kitab Sirah Nabawiyah. Kat situ kita boleh kenal Nabi. Kalau kebanyakan orang ni tidak kenal Nabi. Ramai orang tak tahu cara fizikalnya Nabi. Ramai tak tahu hidungnya Nabi macam mana, rambutnya Nabi macam mana. Ramai tak tahu. Tapi kalau kita nak kenal Nabi, kita baca Syama'il Muhammadiyah. Jadi tuan-tuan kalau sebelum nak tidur tu, letakkanlah buku Syama'il tu di tepi bantal. Mungkin insya-Allah nanti kita semua ni akan bermimpi untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kisahnya Nabi. Ada satu kisahnya bahawasanya ada Saidina Umar. Kisah ni Saidina Umar. Ada seorang hamba ni, dia seorang pemabuk. Suka minum arak. Seorang pemuda suka minum arak. Lepas tu dia lalu satu lorong Madinah, dia lalu dalam keadaan mabuk, dia minum. Dalam keadaan lalu dia minum. Sambil tu dia nampak Saidina Umar. Ketika tu dia nampak Saidina Umar, lalu pemuda tu cepat-cepat sorok botol arak tu, lalu sorok kat belakang. Lalu Saidina Umar pun nampaknya, Saidina Umar cakap, ada apa di belakang kamu tu? Lalu si pemuda ni tersebut dalam hatinya, ya Allah ya Tuhanku, kau tutuplah keaibanku. Kau janganlah buka keaibanku di hadapan Saidina Umar. Lalu botol arak itu ditukar menjadi cuka. Menjadi cuka dengan izin rahmatnya Allah. Maknanya Allah ni sayang kepada kita semua. Walaupun kita banyak dosa macam mana pun, Allah tetap sayangkan kita. Ada dalam hadis Nabi SAW, yang mana ada seorang sahabat berkata kepada Nabi, ayu asyaddun nasil bala, sedahsyat-dahsyat manusia yang menerima ujian, menerima bala ni siapa? Ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun kata, asyaddun nasi al-bala al-anbiya. Yang sedahsyat-dahsyatnya manusia yang mempunyai bala adalah para anbiya. Jadi para anbiya ni lebih dahsyat dia punya ujian dibandingkan kita. Kita siapa tuan-tuan? Setiap hari Allah akan bagi kita ujian. Setiap hari Allah akan bagi ujian. Kadang-kadang kita tak tahu ke depan nanti apa ujian seterusnya. Kita tidak tahu. Bila mana kita ditimpa dengan ujian, dengan musibah, sebenarnya ujian tu datang daripada Allah, maka Allah sayang kepada kita. Allah bagi ujian kita, Allah sayang kepada kita. Orang yang ditimpa dengan ujian. Jadi betapa pentingnya hidup kita ni duduk dalam majlis ilmu. Kalau tuan-tuan boleh istiqomah dengan phone, tuan-tuan boleh istiqomah dengan phone. Setiap hari kita bangun, kita main phone. Ketika makan pun kita pegang phone. Memang dalam 24 jam tu wajib ada phone. Kita boleh istiqomah benda tu. Tapi dengan ibadat kita kena istiqomah lagi. Dengan solat kita kena istiqomah lagi. Sebab apa? Dengan solat ni hanyalah kita berkonsentrasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perkara keji dan munkar. As-salatu imaduddin, solat ni adalah tiang agama. As-salatu mi'rajul mu'min, solat ni adalah tiang bagi orang yang beriman kepada Allah. Itu adalah solat. Dalam firman Allah, ma salakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, mereka ni tidak mengerjakan solat. Mereka tidak mengerjakan solat. Dibandingkan bukannya zina, bukannya mencuri, tapi mereka tidak mengerjakan solat, dapat neraka sakar. Jadi solat ni adalah kita konsentrasi kepada Allah. Dan semula bila kita nak mulakan solat dengan berjemaah, kita harus baca doa ini. Biasa kalau tuan-tuan dan puan-puan selalu dengarlah doa ini. Yang pertama ni adalah Allahuma'i. Ikut tuan-tuan, Allahuma'i, Allah bersamaku. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Allahu naziri, Allah melihatku. Bila tuan-tuan dan puan-puan baca dengan 3 doa ni, insya-Allah Allah akan hadirkan rasa kita untuk kekhusyukan di dalam solat.
belum tentu kita solat berjemaah tu dapat 27 kali ganda pahala. Tapi kalau sekali dengan khusyukan di dalam solat, pasti kita akan dapat 27 kali ganda pahala. Dibandingkan orang yang solat bersendirian hanya dapat 1 pahala, itu pun belum tentu dapat 1 pahala. Orang yang solat bersendirian. Jadi pentingnya kita perbanyakkan dengan amalan. Hanyalah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam banyak-banyak zikir, zikir yang paling utama adalah zikir kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ni adalah zikir paling utama. Jadi kalau kalimat dengan astaghfirullahalazim pun adalah merupakan kalimat yang paling utama. Astaghfirullahalazim. Tapi setiap kalimat kita, setiap perbuatan kita itu semua hanya adalah sedekah. Setiap perjalanan kita adalah sedekah. Kita mengalihkan barang-barang itu adalah sedekah. Kita bercakap benda yang baik adalah sedekah. Yang mana ada satu kisah ni bila mana Rasulullah SAW dalam keadaan lapar. Rasulullah SAW ni dalam keadaan lapar. Lalu Rasulullah SAW keluar daripada rumah. Jarang Nabi keluar dari rumah. Jarang. Tapi Rasulullah ni keluar dari rumah dalam keadaan lapar, ingin nak cari makanan. Lalu bila keluar tu, keluarlah Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar pun keluar. Saidina Abu Bakar dalam masa tu dalam keadaan perut yang lapar. Saidina Abu Bakar. Tapi Saidina Abu Bakar ni pura-pura. Bila ternampak Rasul kata, apa hajat kamu? Kamu keluar pada waktu malam. Jadi Saidina Abu Bakar pun berkata, aku hanya nak melihat kamu, wahai Rasulullah. Nak melihat Nabi sahaja. Tapi dalam perut Saidina Abu Bakar ni lapar. Sambil-sambil tu Saidina Umar pula keluar. Bila Saidina Umar keluar, Rasulullah pun cakap kepada Saidina Umar, apa hajat kamu pada waktu malam, wahai Umar? Saidina Umar pun berkata, aku lapar ya Rasulullah. Saidina Umar ni terus terang, aku lapar ya Rasulullah. Lalu dalam keadaan perjalanan tu, ketika tu ada seorang sahabat Nabi, iaitu Abu Haisam. Sayyidina Abu Haisam. Itu adalah sahabat Nabi. Sayyidina Abu Haisam ni ajak Rasulullah SAW dengan para sahabat untuk duduk di dalam untuk duduk majlis makan, jamuan. Untuk duduk sekali makan sama-sama. Lalu dalam keadaan makan, dalam keadaan lapar tu, Nabi pun makan bersama dengan para sahabat. Sayyidina Abu Bakar pun makan, Sayyidina Umar pun makan. Tapi Nabi tak lupa pada para sahabat. Nabi tak lupa. Nabi sentiasa ingatkan para sahabat supaya para sahabat ni ingat pada akhirat. Nabi tak nak para sahabat ni leka, lupa kepada akhirat. Dengan nikmat dengan dunia, Nabi tak nak. Nabi ingatkan para sahabat untuk ingat akhirat. Tu pentingnya kalau kita nak cari kawan, elok kawan yang ingat akhirat. InsyaAllah kita akan ingat akhirat. Kalau kita duduk dengan kawan yang suka mengumpat, suka mengata orang ni, kita pun akan automatik kita kan jenis orang yang mengata juga. Kalau kawan tu suka mencuri, kita automatik akan menjadi pencuri. Sama juga kalau suami yang soleh, isteri pasti solehah. Isteri akan ikut suami. Kalau suami tidak soleh, isteri pun tidak ikut. Isteri pun akan ikut suami yang tidak soleh. Itu adalah sebagai panutan kehidupan kita. Ada satu kisah ni, ada seorang Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni adalah ulama besar. Nama beliau tidak asing, Imam Ahmad bin Hanbal. Ni nak cerita pasal astaghfirullahaladzim. Imam Ahmad bin Hanbal ni ketika bermusafir, beliau ni nak mencari satu ilmu. Jadi beliau ni bermusafir. Kita kalau ulama-ulama dulu ni, dia nak cari satu hadis ni, dia akan bermusafir. Dia akan naik unta sampai ke Baghdad. Itu adalah ulama-ulama terdahulu. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal pun macam tu, untuk nak mendapatkan ilmu. Jadi Imam Ahmad ni dalam keadaan musafir, Imam Ahmad nak beristirahat di satu masjid. Lalu Imam Ahmad ni rehat di dalam satu masjid tu, rehat. Tapi ada satu penjaga masjid ni halau Imam Ahmad bin Hanbal, kau jangan duduk sini.
halau. Sedangkan yang penjaga masjid tu tak tahu yang bahawa itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal pun tidur dekat luar masjid. Tapi penjaga masjid pun halau juga. Jangan duduk situ, halau. Ketika dalam perjalanan ada seorang peniaga yang sedang membuat roti. Lalu peniaga pun nampak Imam Ahmad kena halau. Seorang peniaga roti pun memanggil Imam Ahmad untuk duduk, untuk beristirahat di tempat dia. Jadi Imam Ahmad pun beristirahat di tempat peniaga roti. Sambil peniaga roti tu buat roti, sambil menjual, peniaga roti tu hanya beristighfar. Hanya menyebutkan kalam Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Lalu Imam Ahmad pun melihat peniaga tersebut. Imam Ahmad pun berkata, apa yang menyebabkan kamu menyebut kalam tersebut? Apa hasil kamu apabila kamu menyebutkan zikir tersebut? Lalu si peniaga tu kata, setiap aku beristighfar kepada Allah, setiap permintaan aku pasti Allah akan kabulkan. Cuma ada satu permintaan yang Allah tidak kabulkan doa dia, iaitu aku nak berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal pun takbir, Allahu Akbar. Dalam keadaan terkejut Imam Ahmad bin Hanbal bahawasanya satu permintaan yang Allah tak kabulkan, akhirnya Allah kabulkan doa engkau, bahawasanya aku adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan hanya beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Jadi bila kita banyak istighfar kepada Allah, rezeki akan turun sebanyak-banyaknya rezeki. Segala keperluan kita hanyalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi ini adalah majlis ilmu. Ini baru mukadimah. Belum lagi. Ini baru mukadimah. Tapi kita terus kepada penutup. Kita terus kepada penutup. Ada mana saya cerita pasal bekam ni Rasulullah SAW. Saya hanya iklan lah. Saya bagi iklan bekam ni. Siapa sini tuan-tuan dan perempuan pernah bekam? Pernah bekam. Jadi bekam ni sunnah Nabi. Bekam ni adalah sunnah Nabi SAW. Bekam ni adalah merupakan ubat tradisional. Jadi sebaik-baik perubatan adalah berbekam. Sebaik-baik perubatan adalah berbekam. Dan ada satu kisah bahawa bila mana Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, kat situ Nabi SAW dapat wahyu daripada Allah, dan Allah telah sampaikan kepada malaikat Jibril sebaik-baik perubatan adalah berbekam. Ketika Isra Mi'raj lagi Nabi SAW pun buat berbekam. Dan ada satu hadis pun mengatakan bila Nabi buat berbekam untuk menghilangkan segala penyakit. Cara untuk nak menghilangkan segala penyakit hanyalah berbekam. Bekam ni boleh hilangkan 70 penyakit. Kalau seseorang itu ada penyakit gout, ada penyakit stroke, boleh berbekam. Biasanya berbekam ni nak hilangkan stroke hanya bekam di kepala tengah. Itu nak hilangkan stroke. Ataupun di sini, di belakang telinga. Nabi pernah berbekam di belakang telinga. Nabi pernah bekam di belakang telinga. Ataupun di belakang bahu. Nabi pernah berbekam. Ketika tu Nabi pernah diracun oleh Zainab, yang ni perempuan Yahudi Nasrani. Pernah diracun, bahawasanya perempuan Yahudi ni bagi hadiah sepotong daging kambing. Lalu Nabi makan dan Nabi memuntahkannya kerana ada racun di makanan tersebut. Ketika Nabi muntah, Nabi cepat-cepat berbekam. Nabi bekam di bawah telinga, di belakang telinga ni, dan di belakang bahu ni Nabi berbekam. Kalau sekiranya tuan-tuan, kalau tengok ada orang-orang gila kat luar sana yang macam penyakit mental ke apa, elok dia berbekam. Elok dia berbekam. Kalau dia gila, bekam kepala dia, insya-Allah akan hilang gila dia. InsyaAllah akan hilang penyakit gila dia. Kalau kita tengok tengok macam orang ni tak
tak ada senyuman ni, kita cepat-cepat bekam, tarik kepala dia. InsyaAllah akan hilang penyakit gila tu. Ada banyak lagi untuk nak menghilangkan penyakit kan. Banyak hari yang boleh berbekam. Cuma hari Isnin dengan Selasa sahaja yang boleh berbekam. Kalau hari lain tak boleh berbekam. Tak salah pun kalau kita berbekam setiap hari, tapi boleh mendatangkan kemakruhan. Wajib kalau kita nak berbekam ni, biasa ni adalah tukang bekam. Tukang bekam ni kena minta upah kepada orang yang dibekam. Kena minta upah. Kerana dia menghasilkan tenaga kita, menghasilkan kita punya tenaga. Kalau kita berbekam seseorang itu, contoh orang itu malas solat, malas puasa, malas ibadat, semua dia malas. Kalau kita bekam, akan efek kepada kita. Kita pun jadi automatik kita malas. Kita rasa malas, dia akan efek. Sebab apa? Dia berlawanan dengan darah. Itu berbekam dengan orang yang dibekam lah. Kalau orang itu rajin, insyaAllah kita akan jadi rajin. Tapi kalau orang yang purpose bekam, dia akan rasa pening. Yang mana yang ahli tukang bekam, dia akan rasa pening. Sebab apa? Dia kali pertama nak berbekam orang. Kalau dia dah biasa, dia tak akan rasa pening. Dia tak ada rasa muntah, tak ada. Sebab kita berlawanan dengan darah. Kadang kita lihat ada darah tu darah beku, darah buku, darah pekat kan. Itu sebenarnya itu darah tu ada ikatan bahawasanya ada banyak penyakit. Yang mana darah tu darah pekat. Kalau darah berbeza dengan darah cair. Kalau darah cair kira sihat lah. Tapi kadang-kadang kalau orang kita bekam tu tengok tak keluar darah kan, maknanya dia sihat. Kalau dia keluar darah kotor yang nampak macam jelly tu, itu banyak penyakit. Banyak penyakit. Ada yang kata yang darah tu kalau dia jelly tu dia jin suka duduk kat situ. Jadi kalau nak buang sifat malas tu, kita banyakkan berbekam. Jadi berbekam ni hanya sebulan sekali berbekam. 40 hari boleh, ataupun sebulan sekali berbekam. Nak hilangkan segala penyakit, boleh bekam di kaki, tuan-tuan. Yang mana yang rasa keuzuran ke apa, boleh bekam di kaki. Bila kita bekam di kaki, insyaAllah akan hilangkan banyak penyakit. Nabi pernah berbekam di belakang kaki. Maksud di belakang kaki ni, di hadapan kaki. Ni kaki kita, ni hadapan, atas ni. Hilang penyakit ketika Nabi berihram. Jadi berihram ni tak ada masalah untuk nak kita berbekam selagi rambut tidak gugur. Kalau rambut gugur, tak sah ihram dia. Jadi nikmat bekam ni sangat, kalau siapa yang pernah merasai bekam, lepas bekam rasa nikmat tu lain macam lah. Rasa nikmat dia. Itu adalah berbekam. Okey, itu sajalah. Sebab apa? Di mahat saya, yang mana Mahat Tafidz Azin Senawang ni ada bekam. Jadi siapa yang nak bekam boleh datang di Mahat Tafidz Azin Senawang, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kekurangan daripada Al-Fakir sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.